Salam sejahtera untuk semua saudara. 主的弟兄姊妹们平安。 Pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat tahun baru. 首先，工作在座的弟兄姊妹们，新年好！ Kita patut bersyukur karena kita boleh mengawali tahun 2021 bersama dengan Tuhan. 我应该感谢神，我们已经以2020年的开端与神一块儿。 Tema untuk minggu pertama dari tahun 2021 adalah berjalan bersama Tuhan Yesus. 那么，2021年我们第一个主日的崇拜会的题目是与主耶稣同行。 Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita Baik. masuk di dalam doa. 思想神话语之前，我们同心祷告。 Bapa Surgawi, kami datang ke hadapan-Mu. 我们在天上的父神，我们来到你的施恩座前， Kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. 感谢您赐给我们良好之机会，一同来思想并阅读神您的话语。 Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, 求主亲自向我们说话， supaya hidup kami 好让我 sungguh-sungguh dapat berjalan sesuai dengan pimpinan 好 Tuhan. 让我们的一生能够与神同行，有主带领， Dan bahkan kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. 甚至我们跟主同行。 Tuhan adalah sahabat kami yang setia. 主，你是我们信实的良友， Terima kasih Tuhan, 感谢主， bila Roh Kudus menolong kami 求圣灵帮助我们， untuk mengerti akan firman-Mu. 能了晓得神的话语。 Di dalam nama Tuhan Yesus, 奉靠我主耶稣得胜之名， kami berdoa. 我们如此祷告， Amin. 阿门。 Saudara-saudara, ada seorang pemuda punya satu komitmen untuk tahun yang akan datang. 弟兄姊妹们，有一位年轻人，他在新的一年有一个承诺， Peristiwa ini sudah cukup lama dan dikatakan pada akhir bulan Desember. 就是在他们2020年12月份，他立下的一个决志或者承诺。 Dia rindu ketika memasuki tahun yang baru, dia punya satu pembaruan dalam hidupnya. 他非常的渴慕，在迈进2020年新的一年里头，他有一个新的、更新的灵命的生活。 Komitmennya cukup sederhana, 他的承诺可以说很简单， tetapi tidak mudah. Saudara. 确实不容易实现。 Komitmen yang pertama, dia mengatakan, saya rindu untuk saat teduh setiap hari. 那么第一个承诺就是说，他非常的渴慕，每天早上能够有一个跟神的晨祷， Dalam 1 tahun tidak ada bolongnya. 就是在一年完整一年里头没有缺席。 Kita juga patut bersyukur karena di gereja kita ada gerakan membaca Alkitab 我们非常感谢神，我们的教会也有一种读经的运动， atau yang kita kenal dengan Gemah. 就是我们说的这个读经运动是灵命城。 Setiap hari kita bisa merenungkan firman Tuhan. 那么我们每天都能够一同来思想神的 Baik 话 dalam 语， bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Mandarin. 无论是用印尼语的翻译本，或是用普通话汉语的翻译本。 Tetapi mungkin bagi yang berbahasa Inggris bisa menggunakan renungan yang berbahasa Inggris. 那么他们用英语的，可以在那个车子里或者设备里也有用英语的。 Komitmennya yang kedua yaitu bahwa dia ingin rindu untuk beribadah tiap minggu. 那么这个青年人的承诺就是他的第二个承诺，就是他非常的渴慕每一个主日都能够参加主日崇拜会。 Itu berarti selama 52 minggu dia rindu tidak ada bolongnya juga. 这意味着呢，一整年的52个的主日星期天，他未缺席。 Yang ketiga, dia komitmen untuk melayani lebih giat lagi. 第三个承诺是他要更殷勤的、更积极的来服侍主。 Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama, 弟兄姊妹们，在我们的旧约圣经里头， kata berjalan bersama dengan Allah, 与神或者与主同行， itu dalam bahasa Ibraninya yaitu halak, 那么在希伯来文原文是哈勒， yang diterjemahkan oleh Al-AI dengan kata bergaul. 那么在印尼文圣经的翻译本被称为 bergaul。 Tadi Pak Leo mengatakan kalau dalam bahasa Mandarin berjalan bersama. 那么在中文圣经的翻译本是与神同行。 Memang itu lebih tepat. Jadi sama saja bergaul dalam pengertian berjalan
bersama. 那么 bergaul 就是与神交朋友，与神同行，其有一同的相同的意义。 Bukan hanya berjalan bersama, tapi senantiasa berjalan bersama. 不仅是与主同行，而乃是总是与主同行， Bahkan berjalan seirama. 甚至是同一个步、同一个曲子。 Atau kalau dalam bahasa sekarang ini, berelasi dengan erat. 那么以现在的俗语说，就是与神建立一个非常紧密、密切的关系。 Tema kita berjalan bersama Tuhan Yesus. 我们的主题是与主耶稣同行。 Sebagai murid Kristus, 作为 tentu kita ingin berelasi erat dengan Kristus. 作为基督的门徒是学生，我们要与主耶稣基督有着一个非常密切的关系。 Saudara, kata murid itu sendiri sebetulnya menunjukkan satu kata yaitu belajar, saudara. 那门徒是学生，就意味着就是学习， Belajar tentang satu integritas dari Kristus. 学习主耶稣基督有高尚的情操， Bagaimana Kristus melakukan apa yang dikatakannya. 基督所说的，他言行一致。 Sebagai murid Kristus, kita mau belajar tentang integritas Kristus ini. 作为主耶稣基督的门徒学生，我们要学习主的这种 Bahwa 榜样。 apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang dilakukan. 那么所说的言和行必须符合。 Tapi murid bukan hanya belajar, tapi juga murid meneladani. 然而，做门徒学生不仅仅是学习，乃是 Yaitu 要学 meneladani 习 Kristus, saudara. 仿效主耶稣基督的榜样， Untuk menjadi serupa Kristus. 能够成为有主耶稣基督的形象。 Saudara, meneladani itu berarti mengikuti apa yang dilihat dari Kristus. 学习榜样就是从我肉眼能看到主耶稣所行的事。 Meneladani berarti mentaati apa yang didengar dari Kristus. 仿效的榜样就是听从主耶稣基督的吩咐和教训。 Saudara, berarti kita sudah belajar bagaimana menjadi murid dengan apa yang diucapkan oleh Kristus dan dilakukannya. 至于在我们成为主耶稣基督的门徒学生，我们已经学习和遵行他所说的，并他所行的。 Bahkan dengan mata kita melihat, menyaksikan, dan mengikuti apa yang Kristus 甚 lakukan. 至透过我们的一双肉眼所看见的、目睹的主耶稣基督所行的一 Bahkan 切 dengan 事情， telinga kita mendengar dan mentaati apa yang kita dengar dari 还有我们的双耳所听见的，并听了并服从遵行。 Nah, saudara-saudara, ada dua hal yang kita akan renungkan. 弟兄姊妹们，有两项事我们必须好好的思想一番。 Bagaimana kita sebagai murid Kristus 作为主耶稣基督的 ingin 学 berjalan 生， bersama dengan Kristus. 我如何与主耶稣基督同行呢？ Yang pertama yaitu membangun relasi dengan Kristus. 第一点，我们首先要与主建立好一种 Dan 关 yang 系。 kedua adalah membangun relasi yang erat sebagai sahabat Kristus. 第二点，我们要与主耶稣基督建立一个朋友之间那种非常密切的关系。 Mari kita renungkan bagian yang pertama ini, yaitu bagaimana membangun relasi dengan Kristus. 我们好思想的第一点，我们如何与主耶稣基督建立关系呢？ Kita mau belajar bagaimana Kristus yang kita teladani itu membangun relasi dengan Allah Bapanya. 我们看说学习主耶稣基督的榜样，主耶稣基督如何与父神建立的关系。 Bagaimana Kristus membangun relasi yang erat dengan Bapanya. 那主耶稣基督如何与父神建立那种密切的关系？ Kalau kita membaca di dalam Markus 1 ayat 35, 若是我们翻开的马可福音在1章35节， dikatakan pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. 马可福音1章35节到次日早晨，耶稣起来到旷野地方去，在那里祷告。 Bagaimana Kristus sendiri membangun relasi, yaitu dengan cara berdoa. 主耶稣基督如何通过祷告与父神建立那种关系？ Saudara, ketika kita meditasi atau saat teduh, 当我在修炼或者晨祷的时候， pakailah waktu itu untuk berdoa kepada 我 Tuhan. 们好好使用这个短暂时间来与父神祷告。
Tetapi bukan hanya berdoa, saudara. 那么不光是祷告， Kita menggunakan waktu itu juga untuk merenungkan firman 我 Tuhan. 们也是用这个非常短暂、珍贵的时间去思想神的道。 Mazmur 1 ayat 2 sangat indah, saudara. 诗篇在第1篇第章2节， Dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. 为喜欢耶和华的律法，昼夜思想。 Saudara, di dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 ini, sebetulnya didahului dengan ayat yang pertama, kata berbahagia. 那么在诗篇第1章2节呢，首先是说有福的人，蒙福 Artinya, 的。 orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam itu, dia akan berbahagia. 这意味着昼夜思想律法的人，这人必蒙福。 Saudara, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu, 弟兄姊妹们，一个人昼夜思想神的话语、神的道， dia akan menjadi bijaksana ketika dia memegang firman Tuhan itu dengan setia. 这个人他一直非常诚实的持守神的话语，他将变成一位非常有智慧、贤明的人。 Mari kita membaca dari Yosua 1 ayat 7 dan 8. 我们可以翻开在约书亚书在1章和第7节、第8节。 Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Lalu ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. 约书亚记第1章7节，只要刚强、大大壮胆，谨守遵行我仆人摩西所吩咐你的道， Saudara-saudara, 谨守我所吩咐的道，不可偏离左右，使你无论往哪里去都可以顺利。这律法书不可离开的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话。如此，你的道路就可以亨通，凡事顺利。 ada dua kata yang diulang 2 kali, 在这2节中有一句话是重复2遍， yaitu kata hati-hati. 在中文就翻译成谨守。 Atau di dalam bahasa Ibraninya yaitu syamar. 那么在希伯来文就是 shamar， Dan kata beruntung itu juga diulang 2 kali. 那么这个有福的也是2遍， Dalam bahasa Ibraninya yaitu sakal. 在希伯来文叫 fakar。 Saudara bertindak hati-hati 谨守，弟兄姊妹们， yaitu memegang firman Tuhan dengan setia atau memelihara firman. 就是非常的诚实的持守神的话语。 Saudara-saudara, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dia akan rindu untuk bisa memegang, mentaati firman Tuhan. 弟兄姊妹们，在昼夜思想神的话语的弟兄姊妹们，他必须要务必谨守神的话语。 Dan orang yang demikian dikatakan tidak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri. 这种人被称为不可偏离左右。 Bahkan kemanapun engkau pergi atau dalam perjalananmu akan berhasil. 无论你往何处去，你的道路就可以亨通。 Dan engkau akan beruntung. Kata beruntung ini lebih tepat diterjemahkan, engkau akan menjadi bijaksana. 那么在中文所以顺利就是会说非常有智慧贤明的人。 Orang yang merenungkan firman Tuhan, dia dikatakan sakal, yaitu bijaksana. 那么昼夜思想神的话语人被称为是非常有智慧的人， Punya akal budi dan punya pengertian. 还有超人过人的智慧思想等等。 Saudara-saudara, inilah komitmen anak muda tadi. 弟兄姊妹，就是刚刚我称的那位年轻人的承诺， Dia ingin
setiap hari selama 365 hari dia meditasi. 他科目365天都是有学习、晨祷、并 Dia 思想 ingin 神话语。 merenungkan firman Tuhan itu 他要好好的，愿意好好的思想神的话语， supaya dia bertindak hati-hati, 好让他能够谨守神的道， supaya dia sungguh-sungguh bisa memelihara firman Tuhan itu 好 dan 让 setia, 好让他非常的诚心诚意的持守神的话语， supaya hidupnya tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, 好让他的一生没有偏左和偏右， dan bahkan perjalanan bersama dengan Tuhan itu akan berhasil 甚至他与神能够同行， karena dia akan bijaksana dalam hidupnya. 因为他在一生中会有非常的有智慧和显明。 Kerinduannya bukan hanya meditasi, tapi bagaimana tentang ibadah dan pelayanannya. 那么他科目不仅仅在这修炼方面，而且如何去敬拜神、敬拜的方式。 Kita juga belajar dari Kristus bagaimana setiap hari Sabat dia akan masuk ke dalam rumah ibadah 我 untuk 们也 mengajar. 学主耶稣基督，那么每个主日，主耶稣基督都到会堂里就是做礼拜。 Mari saudara-saudara seperti anak muda ini, mereka punya satu komitmen untuk tetap beribadah kepada Tuhan. 我们从学习，如同这个年轻人的承诺，他忠心的参加主日崇拜， Dan bahkan bukan hanya beribadah, tetapi juga melayani Tuhan. 不仅是崇拜而已，而是也参与侍奉或者服侍主。 Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. 在哥林多书前书 Dikatakan, 5章58节。 Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. 哥林多前书第15章第58节，所以我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可动摇，常常竭力多做主工，因为你知道你的劳苦在主里面不是徒然的。 Satu tekadnya yaitu bukan hanya beribadah kepada Tuhan, tetapi juga giat melayani Tuhan. 这个是一个决志，不仅是参加崇拜会，而是竭力做主的工作。 Dan firman Tuhan mengatakan, 神的怀抱， persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. 神的怀抱也在主的里面，与神的团契不是徒然的。 Saudara, saya ingin menceritakan tentang kisah tentang Henoch. 弟兄姊妹们，我要跟大家一同分享关于以诺的故事。 Henoch adalah seorang yang bergaul dengan Allah. 以诺是一个与神同行的人。 Kalau saudara membaca di dalam Kejadian pasal 5 ayat 22 sampai 24. 若是弟兄姊妹们在创世纪第5章第22节到24节，你会看到， Saya akan membacakan ayat 22a dan 24 saja. 我只是在为大家阅读22节的上一段和24节。 Dikatakan begini, dan Henoch hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. 以诺与神的同行300年。 Dan Henoch hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. 与神同行，神将他取去，他就不再世了。 Saudara, kata bergaul ini di dalam bahasa Ibraninya tadi saya sudah katakan yaitu halah. 弟兄姊妹，在希伯来文刚刚我说的就是哈拉， Yaitu berjalan bersama, berjalan seirama, 就 dan 是 senantiasa berjalan bersama dengan Allah. 哈拉就是与神同行、同步、同起，就是总是与神同行。 Henoch selalu berelasi dengan Allahnya. 以诺总是与神有关系， Dan dikatakan lebih dari 300 tahun. 圣经记载有超过300多年。 Dikatakan selama 300 tahun lagi itu berarti sebelumnya sudah. Dan Terus- itu berarti seumur hidup dia. 在圣经说300年后，就说在300年前，他已经就说他以诺终身与神同行。 Saudara-saudara, mari ketika kita berelasi dengan Allah, 弟兄姊妹们，当我们与神有建立好的关系的
时候， kita menggunakan waktu untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. 我们好好的使用时间来祷告并思想神的话语。 Karena pada waktu kita melakukan itu, kita sesungguhnya sedang berjalan bersama dengan 当 Tuhan 我们就 Yesus. 好好的去利用这个时间，这意味着我们就是在与神同行， Sesungguhnya kita sedang bergaul dengan Tuhan Yesus. 这就意味着我们真正与主耶稣基督同行。 Dan itu satu kerinduan hati kita untuk seumur hidup kita. 这是我们必须有的一颗渴慕的心，就是那么终身与主同行。 Yang kedua, saudara, kita bukan hanya ingin membangun relasi yang biasa-biasa, tetapi kita ingin membangun relasi yang erat. Bahkan Tuhan Yesus sebagai sahabat kita. 第二点，我们不仅是光建立一种普通的关系，我们要与主耶稣基督建立一个非常密切的关系。那主耶稣基督是我们的良友。 Tuhan Yesus sendiri selalu mengatakan bahwa kita bukan hanya sekedar murid, tapi kita juga adalah sahabat-sahabat Dia. 主耶稣基督曾经说的，我们不单是他的门徒学生，我们乃是他的朋友。 Apakah saudara punya sahabat? 那我们是否有一个朋友，说良友？ Bagaimana rasanya punya seorang sahabat? 然而，我们拥有一个良友，我们又有什么的感觉和感想？ Atau bagaimana saudara menjadi seorang sahabat buat rekan saudara? 或者我们成为我们的同工或者同事、朋友的朋友？ Mari kita membangun relasi yang erat sebagai sahabat Kristus. 我们作为我们建立一个非常良好的在主里的关系。 Seorang sahabat 一个朋友 adalah seorang yang percaya. 是可以被信任的， Seorang yang percaya kepada sahabatnya itu. 一个人能够信任一个朋友的人。 Saudara, kalau sebagai sahabat Kristus berarti kita seorang yang percaya kepada Kristus. 我作为基督的朋友，就是说我们已经信任基督了。 Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 23在雅各书第2章23节， dikatakan demikian. 圣经道： Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu, Abraham disebut sahabat Allah. 23节，亚伯拉罕信神，这就算为他的义，他又得称为神的朋友。 Saudara adalah sahabat Allah ketika saudara percaya kepada Kristus. 当我们信了主耶稣基督，我们成为神的朋友。 Saudara adalah sahabat Kristus ketika saudara percaya kepada 那么 Kristus. 接受是相信主耶稣基督，我们就是成为主耶稣基督的朋友了。 Saudara bukan hanya percaya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. 我们不仅是接受主耶稣基督，成为我们各自自我的救主， Tetapi percaya terhadap setiap perkataan dan janji-janjinya. 并且相信神的话语和神赐给我们的一切的应许。 Percaya kepada setiap firman yang disampaikan kepada kita. 我们也相信我们所听的道， Itulah sahabat. 这就是叫朋友。 Sahabat Kristus, kita percayakan seluruh perkataan Kristus 我们 dan 作为 janji-janji. 基督的朋友，我相信主耶稣基督所说的一切的话。 Sahabat Kristus adalah seorang yang mengasihi Kristus. 那么，成为一个基督的朋友，是一个爱主的人。 Kalau saudara membaca di dalam Yohanes 15 ayat 13, 在约翰福音书的福音15章13节， dikatakan demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. 人为朋友使命，人的爱心是没比这大的。 Saudara, kasih itulah bukti persahabatan. 弟兄姊妹，爱心就是真正的证明朋友。 Kalau saudara ingin menjadi sahabat buat orang lain, maka saudara harus mengasihi dia. 若是要成为某人的朋友，你必须爱他、关心他。 Saudara bisa merasakan sahabat saudara pasti mengasihi saudara. 你会感觉到你的朋友如何的爱你。 Kristus, dia mengasihi kita. 主耶稣基督他爱我们， Bahkan dia rela menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabat. 甚至他为我们作为他的朋友使命了。 Tapi apakah kita sungguh mengasihi dia? 然而，我们是否也真的爱他吗？ Apakah kita sungguh sudah menjadikan dia sebagai sahabat kita? 我是否已经把他视为代为我们真心的朋友了吗？ Saudara-saudara, bahkan di dalam Yohanes 15 ayat 14 dikatakan demikian. 在约翰福音
第15章14节，神的话语道： Sahabat Kristus adalah seorang yang mentaati Kristus. 遵行主耶稣基督的吩咐的人。 Ayat 14 berbunyi demikian. Kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. 第14节，你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。 Saudara-saudara, kalau kita mentaati Kristus, maka kita sesungguhnya adalah sahabat Dia. 弟兄姊妹们，若是我们好好的遵行主耶稣基督的吩咐，我们确实就是主耶稣基督的朋友了。 Seorang yang mengasihi Kristus, 一个人 seorang yang mentaati akan perkataannya. 一个人爱基督的人，他就是遵行基督的吩咐、基督的教训。 Saya tidak perlu menceritakan tentang pengalaman saudara mungkin menjalin kasih dengan pasangan saudara. 我不必去分享你们跟你们的另一半在如何建立那种的关系， Bagaimana saudara begitu mempercayainya? 你如何是信任他， Bagaimana saudara begitu mengasihinya? 你如何的爱他、疼他， Bahkan rela berkorban untuk apapun. 甚至为了他的所需要，你他愿意付出一切， Bahkan apa yang disuruh, apa yang diperintahkan kita taati, kita lakukan. 甚至他要的、他所吩咐的，你就一个一个的去遵行， Bahkan mungkin lebih daripada apa yang disuruhkan. Kita mau memberikan yang terbaik. 甚至超出他所吩咐的，你要把最好的赐给他。 Saudara, kalau kita mau berjalan bersama Kristus, 弟兄姊妹们，若是我们要与主耶稣基督同行的话， kita membangun relasi yang erat dengan Kristus sebagai sahabat. 我们必须与主耶稣基督建立一个非常密切的关系。 Saudara, saya akan mengakhiri khotbah saya 我要结束今天的正道， dengan kesaksian seorang yang sangat dekat dengan Tuhan 作为一个非常亲近神的人的见证， di dalam perjanjian lama juga, 也是在我们旧约圣经里头， yaitu Nuh. 就是挪亚。 Nuh bergaul dengan Allah. 挪亚也与神同行， Nuh berelasi dengan Allah dan mentaati perintah Allah. 挪亚也与神有良好的关系，并且听从神的吩咐。 Sekalipun pada zaman itu bukan hal yang mudah untuk mempercayai. 即使那个时代是非常能够信任一 Yaitu 个人， ketika dia diperintahkan untuk membuat batra. 当神吩咐他去造方舟的时候， Rahasianya apa, saudara? 那么其秘诀在哪呢？ Rahasianya karena Nuh berjalan bersama dengan Allah 秘 atau 诀就是 bergaul dengan Allah. 秘诀就是神他与挪亚与神同行。 Di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9, 那么在创世纪第6章第9节， dikatakan inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. 第9节，挪亚的后代记在下面。挪亚是个义人，在当时的时代是个完全人。挪亚与神同行。 Kata bergaul juga dikatakan sebagai bahasa Ibrani-nya itu halah atau berjalan bersama, berjalan seirama. 那么与神同行，在它的原文是哈拉。 Saudara-saudara, bagaimana Nuh ketika membuat batra? 弟兄姊妹们，当挪亚如何在造方舟呢？ Disuruh membuat batra yang begitu besar. 造一个大的方舟， Sedangkan dia bersama dengan keluarganya hanya berenam. 那么他与他的家庭成员 Berdelapan dengan 有8个人， suami istri dan 6 anak. 夫妻和孩子们。 Saudara-saudara, anak mantu membantu Nuh untuk mengerjakan bahtera itu. 子女、媳妇们等等都帮助父亲去造这个方舟。 Mereka bukan orang yang ahli, 他们不是一个工匠，不是工匠， sekalipun mereka diberikan desain dan ukuran. 即便他们是有一些实际的图，但是他们不知道怎么做。 Bukan hal yang mudah ketika memilih kayu, harus kayu yang kuat. 不是说随便那个取木材，必须取一个非常坚固的木材。 Bagaimana memasang dibuat papan dan kemudian memasang papan-papan itu. 如何把这些木板就是钉上去等等。
membutuhkan waktu yang begitu panjang. 这些是非常耗时的活。 Itulah sebabnya orang-orang sejamannya mengolok-olok dia. 因此，不少人在嘲笑挪亚的Tapi dia 做法， percaya kepada 可是挪亚却非常深信神耶和华神， dia mentaati Allah. 他非常的遵行顺服， Karena Allah itu sebagai sahabatnya. 因为耶和华神是他的朋友， Dia tahu persis apa yang harus dia kerjakan. 他非常清楚他该做什么， Saudara, tiba pada waktunya. 就是等他这个神给他预的时间， Setelah semuanya selesai, 当一切都办妥了、做好了， baru turunlah hujan. 开始天就降雨了。 Saudara-saudara, bukan turun hujan ketika bahtera itu belum tertutup rapat. 不是说方舟还没有盖好、盖密的时候就降雨， Setelah selesai tertutup rapat, barulah turun 可 hujan. 是方舟已经盖好了、盖密了、完成了，才开始下雨。 Dan hujan itu bukanlah hujan yang biasa. 那么这个降的雨也不是普通的雨， Karena seumur hidup tidak akan pernah ada hujan seperti itu 因为 lagi. 我们终身都不能够经历过这种雨。 Yang dikatakan bahwa seluruh muka bumi 可以说， mengalami banjir. 整个地球都被水淹盖了， Semua yang hidup tenggelam. 所有有生命的活物都被溺在沉下去了。 Kecuali keluarga Nuh bersama dengan para binatang yang dimasukkan ke dalam 除 batu. 了挪亚家人和在方舟里头的一些的动物等，他们都没有被水淹死。 Mari saudara-saudara, di dalam tahun ini 弟兄姊妹们，在我们新的一年的开始， kita mau bergaul erat dengan 我 Tuhan. 们要更紧密的跟神同 Mau 行， membangun relasi dengan 我 Kristus. 们要好好的与主耶稣基督建立密切的关系， Melalui meditasi kita, 通过我们个人的灵修， melalui ibadah kita, 通过崇拜， melalui persekutuan kita, 通过团聚活 melalui 动， pelayanan kita, 通过我们做主的工作或者侍奉， dan bahkan tahun ini kita lebih erat dengan Tuhan sebagai sahabat kita. 甚至在新的一年，我们更密切的有 Kita- 跟主的密切关系。 Kita sungguh-sungguh mau percaya kepada semua firman yang dikatakan oleh Kristus. 我们就全心全意信服神所吩咐的，就是神的道和神的话语。 Sekalipun itu mungkin menurut sebagian orang mustahil. 即便一些人对这些方面都不信任、不相信， Maukah kita sungguh-sungguh percaya 可是我们要全心全意的 dan 相信， sungguh-sungguh mengasihi Dia sebagai seorang sahabat kita 全心全意爱主，作为我的朋友， dan mentaati perintahnya. 并且遵行他的吩咐。 Mari kita masuk di dalam doa. 我们进入祷告。 Tuhan Yesus, terima kasih. 主耶稣，感谢你， Kami sudah belajar tentang firman-Mu, 我们已经学习你的话语， di mana kami rindu Tuhan untuk berjalan bersama dengan-Mu 我们也渴慕能与主同行。 di dalam sepanjang tahun ini, 在整个2021年里头， bahkan seumur hidup kami. 甚至我们终身的与主同行。 Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Mu dalam hati kami. 求主把这话语印在我们的心上， Di dalam nama Tuhan Yesus, 奉我主耶稣基督宝贵的名， kami berdoa dan mengucap 我们 syukur. 如此的感恩和祷告。 Amin. 阿门。